Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib lisyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi bagi bersama-sama kita mendengar hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab yang telah dihimpunkan oleh As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala anhu yang diberi judul 40 hadis perihal zaman kini. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur juga kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesihatan, kita masih lagi diberikan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putus. Nak bandingkan dengan orang lain yang ada daripada mereka menerima musibah, ada daripada mereka yang Allah uji mereka daripada sudut rezeki, daripada sudut ahli keluarga dan sebagainya. Ala kulli hal, kita sewajibnya untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Dan janganlah pernah kita sesekali berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan sambung untuk hadis yang seterusnya, iaitu hadis ke-16. Kalau tuan-tuan yang ada buku boleh buka pada halaman 116. Hadis ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nari lam arahuma ba'd, qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna biha an-nas, nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Rawahu Ahmad wa Muslim fi sahihi. Hadis ini maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat dua jenis penghuni neraka yang belum pernah saya melihatnya. Mereka ialah orang-orang yang membawa cemeti seperti ekor lembu yang digunakan untuk memukul manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, menarik perhatian, berjalan dengan lenggang-lenggok, di kepala mereka seperti bonggol unta yang miring. Mereka ini tidak akan masuk ke dalam syurga serta tidak akan mencium baunya, walaupun haruman syurga itu boleh dihidu sejauh sekian-sekian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis yang sahih yang mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bagi tahu kepada kita bahawa Nabi SAW bersabda dua jenis manusia daripada kalangan ahli neraka yang kata Nabi, aku belum pernah tengok. Yang lain aku dah pernah tengok dah. Tapi ada dua jenis manusia ni, dua spesies golongan manusia ni yang aku belum jumpa lagi. Dan ini dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW bukan nak bagi tahu tentang keadaan zaman Nabi. Sebab tu tak betul bila ada orang kata yang apa yang disebut dalam hadis ni dah ada zaman Nabi. Sebab Nabi kata, aku tak pernah nampak lagi dua golongan, tetapi aku nampak dia dalam neraka. Kan? Seperti yang kita tahu bahawa baginda SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, baginda diperlihatkan oleh Allah SWT tentang azab-azab neraka. Nabi kata, aku dah tengok dah semua, kecuali dua jenis ini, dua spesies manusia ni. Yang pertama, siapa dia? Yang pertama, qaumun, satu kaum, sekelompok manusia. Boleh juga kita faham dengan sekelompok manusia. Ma'ahum siyatun,
bersama mereka adanya kita sebut sebagai cemeti ataupun pelibas ataupun sebatan dan sebagainya. Yang mana sebatan itu dibuat daripada ekor lembu yang digunakan untuk memukul manusia. Maka ini golongan pertama yang baginda SAW bagi tahu daripada golongan ahli neraka yang Nabi belum pernah tengok. Maknanya apa? Zaman Nabi SAW ketika itu belum ada lagi manusia yang pukul orang guna cemeti. Jadi kata Nabi SAW, inilah golongan pertama yang aku belum pernah jumpa lagi, tetapi dia adalah daripada kalangan ahli neraka. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, beliau syarahkan hadis ini berkenaan dengan penguasa, berkenaan dengan pihak berkuasa yang memukul, yang mendera, yang menzalimi rakyat dengan memukul mereka dan sebagainya. Dan apa yang disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz dalam kitab ini, dalam kitab beliau ini, adalah berkenaan hal keadaan yang berlaku di Maghribi sendiri. Ketika saya di Maghribi dulu, saya duduk di pertengahan bandar Morocco. Saya duduk di Rabat, di pertengahan bandar. Saya duduk di pertengahan di bandar Rabat dan di tengah-tengah Rabat. Rumah saya dekat dengan Parlimen Morocco. Jalan bawah tu dah Parlimen. Depan rumah saya tu ada stesen kereta api, mahattah kereta api. Jadi memang tengah-tengah bandar. Dan dekat depan Parlimen itu boleh dikatakan setiap hari ada tunjuk perasaan. Ini adat kebiasaan orang Morocco. Kerja tak ada lain, kerja menunjuk perasaan. Setiap hari. Kita kat Malaysia ni, kau ada pun bersih. Itu bersih pun dah lama dah tak dengar kan. Kau ada pun yang kecil-kecil. Tapi tak adalah sampai setiap hari. Kan kadang-kadang setahun tu adalah berapa kali. Itu pun kita kecoh kan. Tapi kat Morocco, kat Maghribi, perkara tu dah menjadi biasa. Kau menunjuk perasaan. Kau jabkan orang miskin lah. Kau jabkan pelajar yang medik lah, pakai baju medik keluar deh. Kau jabkan cikgu-cikgu pula tunjuk perasaan. Setiap tu ada yang menunjuk perasaan, ada benda yang dia tak puas hati. Akhirnya setiap hari. Dan setiap hari tu juga nanti akan ada polis-polis Morocco. Ada askar-askar yang special force memang diarahkan untuk mengawal orang yang tunjuk perasaan. Dan sepanjang saya melihat, sebab rumah saya tu tingkat 4, daripada tingkat 4 bangunan yang tinggi. Jadi nampaklah orang kat bawah tu apa kerja yang melompat ko, yang berlari ko, yang kena tangkap ko, semua boleh nampak lah daripada atas tu. Jadi kadang-kadang selalu pula lah kita tengok apalah kono orang tu, apa yang marah dengar-dengar lah juga. Kan apa marah benar menjoget tu nak apa sebenarnya. Kadang tanyalah apalah kono ni kan. Dan sepanjang tu macam-macam hal keadaan. Ada orang yang kena pukul, ada orang yang kena tangkap. Pernah satu ketika tu ada seorang lelaki pemuda, dia tunjuk perasaan. Dia tunjuk perasaan, dia joget-joget depan polis tu, depan askar tu. Saja dia mencari pasal dengan askar tu. Akhir askar ni dia gorak. Ni cerita betul ni tuan-tuan, bukan cerita rekod-rekod ni dah. Ini terjadi depan mata saya sendiri. Tapi tak adalah saksi time tu, memang saya seorang yang nampak, yang lain tak peduli dah. Saya yang gemar melihat menengoknya. Ada seorang lelaki ni, dia saja cik pasal. Saja dia joget-joget depan polis tu. Tak apa dicarut dia polis tu kan. Marah polis tu, dia tangkap dia masukkan dalam van. Dia masuk dalam van, dia kunci. Dalam van tu dah sekian ada orang askar dalam tu. Yang seorang ni tarik, bawa masuk di kunci van tu. Dan saya tak tahu apa yang terjadi lepas tu dah. Nampak van tu bergogar kan. Bergogar-gogar van tu dikojor orang pemuda tadi. Sampailah tiba-tiba kan datang pula omak datang pula abang kotok pintu kereta van polis tu, suruh buka. Sebegitu sekali keadaan di Maghribi. Seperti itulah, itu baru sikit tuan-tuan. Belum ni ada yang kena tarik, yang kena pukul, yang kan ada perempuan pula menjoget-joget kena pukul dan sebagainya. Maka apa yang disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz dalam kitab ini adalah menggambarkan tentang keadaan di Maghribi. Jadi kan ada orang salah faham. Ada orang kata ustaz ni dia nak condemn orang Malaysia ke, nak kutuk polis Malaysia ke? Tak. Saya bukan kitab ini bukan saya yang garang. Saya hanya terjemahkan kitab ini, dan pengarang menceritakan tentang keadaan di negara dia. Negara dia macam tu, dan itu yang apa dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada satu kaum manusia yang dia akan memukul manusia sesuka hati. Jadi perkara itu adalah perkara yang sabit, yang telah dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan realiti yang berlaku pada zaman kita. Itu golongan yang pertama.
Golongan yang kedua, nisaun kasiyatun ariyat. Wanita yang berpakaian kasiyat, ariyat, berpakaian tetapi telanjang. Berpakaian tapi macam tak berpakaian. Para ulama bincang, apakah yang dimaksudkan oleh baginda SAW dengan kasiyat, ariyat? Berlakulah takwilan yang pelbagai banyak daripada kalangan para ulama. Antaranya yang pertama, kasiyat itu apa maksud dia? Sebahagian ulama mengatakan bahawa kasiyat itu maksud dia adalah dia berpakaian dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baju yang cantik, kuning baju yang malam ni ustaz ni. Minggu lepas berbunga-bunga, bertukar-tukar baju ya. Dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai nikmat. Tetapi dia ariyat. Ariyat di sini apa? Telanjang di sini maksudnya apa? Tidak berpakaian ini adalah dia tanda dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia diberikan pakaian yang cantik tapi dia tak pakai. Itulah misalnya bila seseorang itu dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia tak mensyukuri dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu takwilan yang pertama. Ya. Yang kedua, para ulama mengatakan maksud kasiyat ni apa? Kasiyat ini adalah mereka yang hanya menutup sebahagian badannya dan mendedahkan sebahagian yang lain. Ini takwilan yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Separuh dia pakai, yang lain dia dadah. Ataupun dia tak pakai tudung, misalnya. Maka ini yang dimaksudkan dengan menutup sebahagian aurat dan membuka yang selebihnya. Sedangkan kita tahu bahawa aurat bagi wanita itu adalah dalam mazhab Asy-Syafi'i, qaul mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i seluruh anggota badan. Ini qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kena tutup seluruh badan kecuali tangan, yakni sehingga ke pergelangan tangan dan wajah. Maka inilah sahaja yang dikira bukan aurat di sisi pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Kalau ikut pendapat yang mu'tamad, kesemua anggota badan adalah aurat. Kalau nak tutup, kalau nak betul-betul ikut mazhab Syafi'i. Tetapi ada pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i sendiri, iaitu aurat bagi wanita adalah keseluruh anggota badan kecuali tangan, yang ini sehingga pergelangan tangan dan muka. Ini pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang pertama, pendapat yang mu'tamad adalah keseluruhan anggota badan. Lelaki pula auratnya apa? Bagi aurat lelaki adalah di antara pusat dan lutut. Di antara pusat dan lutut. Ustaz, pusat bagi lelaki aurat tak? Saya kata dalam mazhab Syafi'i, pusat bukan aurat. Lutut aurat tak? Lutut bukan aurat dalam mazhab Syafi'i. Bukalah mana-mana kitab mazhab Syafi'i. Yang disebutkan adalah aurat bagi lelaki di antara pusat dan lutut. Maksud antara ni apa? Pusat dan lutut tak masuk aurat. Ustaz ni buat ajaran sosik lah dia kan. Mana-mandai ngobar pusat dengan lutut tak aurat. Dan belajar marin memang pusat tu aurat. Apalah tiba-tiba tak jadi aurat pula dia. Dalam mazhab Syafi'i, yang dianggap aurat bagi lelaki adalah di antara pusat dan lutut. Adapun pusat dan lutut itu bukanlah aurat, tetapi ia juga wajib untuk ditutup berdasarkan kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah yang menyempurnakan wajib itu melainkan dianya juga adalah wajib. Pada asalnya pusat itu bukan aurat, tetapi sebabkan kita wajib untuk menutup aurat, kita lebihkan sedikit supaya kita dapat menutup keseluruhan aurat kita. Maka itu aurat bagi lelaki. Dan Nabi sebut dalam hadis ini adalah golongan seperti mana yang ditakwilkan, yang difahami oleh Al-Imam An-Nawawi dalam sebahagian pendapat yang disebutkan dalam syarah Nawawi ke atas Sahih Muslim. Imam Nawawi kata, maksud kasiyat di sini apa? Dia pakai separuh yang lain di dadah. Pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi, dia memakai dengan nikmat Allah, diberikan nikmat Allah tapi tak bersyukur. Pendapat yang kedua, dia hanya menutup sebahagian lagi di dadah, sebahagian lagi di tayang. Orang nilai panggil belanja, kan? Dia beri belanja kat orang, tengok. Belanja free bagi orang lain, tengok aurat dia. Apa maksud aurat? Aurat dalam bahasa Arab itu membawa makna adalah perkara yang jelek,
perkara yang mesti ditutup, maka itu aurat. Tetapi bila ada orang yang dia mendedahkan aurat, itu adalah seumpama dia menunjukkan apa yang tidak sepatutnya dia tunjukkan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah mereka yang memakai pakaian yang nipis sehingga menampakkan bentuk badan. Dia bukan pakai separuh-separuh, dia pakai lengkap, siap dengan tudung pakaian. Tetapi dia memakai pakaian yang nipis sehingga boleh menampakkan bentuk badannya, sehingga boleh menampakkan warna kulitnya. Ataupun ada pula spesies orang hari ni, dia pakai seluar warna kulit. Kita sekali pandang nampak macam dia tak pakai seluar, sedangkan dia pakai tapi warna kulit. Maka ini juga dilarang oleh para ulama. Maka aurat bagi wanita itu mestilah ditutup dan tidak boleh kelihatan bentuknya. Dia berbeza aurat dengan semayang. Dalam semayang, kalau kita semayang, kita pakai baju kotat, baju kita tak ada, kan? Lelaki tak ada masalah lah, sebab badan bukan aurat ketika salat. Kod dah pun sah walaupun makruh. Tapi bagi wanita, baju tak ada, yang ada baju adik baju tu pula kotat, kan? Orang Negeri Sembilan khabar kotat. Kau orang KL khabar ketat. Ketat, boleh tak bawa semayang? Boleh, hukumnya sah. Begitu juga ada isu berkenaan dengan orang pakai telekung yang melekat bentuk badan, bawa semayang. Sah tak? Sah. Cuma hukumnya makruh. Dan dia tak berdosa selagi mana dia semayang seorang-seorang ataupun dalam keadaan bersama dengan ahli keluarganya, bersama dengan mahram dia. Tapi kok dia pakai kotat, dia pakai telekung yang mengikut bentuk badan, pergi ke masjid sampai imam melopong, hukumnya haram. Tak boleh. Ya sah, semayang tu sah lah. Tetapi bila dia keluar, dia menunjukkan kepada orang lain yang bukan mahram, maka pada ketika itu hukumnya adalah haram. Tapi secara dasarnya, kalau dia pakai ketat menampakkan bentuk badan sendiri, semayang dia sah. Jadi aurat ketika semayang dan aurat ketika luar semayang itu adalah berbeza. Dan begitu juga baru-baru ni ada orang tanya, Ustaz, dia ada persoalan sebenarnya. Ada seorang ustaz, dia kata aurat ketika bersama dengan wanita bukan Muslim, dia tak sama dengan wanita Muslim. Maknanya apa? Aurat wanita Muslim dengan bukan Muslim tak sama dengan aurat wanita Muslim dengan Muslim. Maksudnya, wanita Muslim ada aurat yang dia perlu jaga bersama dengan wanita bukan Muslim. Dia tanya, Ustaz, betul ke ni Ustaz? Lain macam pula pendapat ni Ustaz, saya tak pernah dengar pun. Jawapannya, ya. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, aurat bagi wanita Muslim bersama dengan wanita bukan Muslim, mengikut sebahagian pendapat. Ada dua pendapat. Sebahagian pendapat kata tak boleh nampak sama macam aurat dengan bukan mahram. Kena jaga, kena tutup, kena pakai tudung. Satu pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi ada pendapat kedua dalam mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan bahawa aurat wanita Muslim dengan bukan Muslim adalah sekadar pakaian yang dipakai ketika buat kerja seharian. Maksudnya apa? Maksudnya, aurat wanita yang Muslim dengan bukan Muslim. Misal kata, dia duduk dalam asrama. Yang dalam asrama tu ada wanita Muslim dan bukan Muslim. Ataupun dia kena kuarantin. Dalam pusat kuarantin tu ada wanita Muslim, ada bukan Muslim. Maka perlu tak dia menjaga aurat? Jawapannya ya. Kerana aurat Muslim, wanita Muslim dengan wanita bukan Muslim itu adalah aurat seperti kita bekerja seharian. Selebihnya tak boleh kelihatan. Apa aurat yang bekerja seharian? Misalnya muka, rambut, kepala sehingga ke leher. Maka ni aurat yang boleh kelihatan ketika mana kita bersama dengan wanita bukan Muslim. Tangan sehingga ke bahu. Maka ini juga boleh kelihatan ketika bersama dengan wanita bukan Muslim. Kaki pula sehingga ke lutut. Maka inilah anggota yang boleh kelihatan bersama dengan wanita bukan Muslim, dan selebihnya adalah tidak dibenarkan. Dia berbeza dengan sesama wanita Muslim. Sesama wanita Muslim, auratnya adalah di antara pusat dan lutut. Tetapi bersama dengan wanita yang bukan Muslim adalah hanya
anggota yang boleh kelihatan ketika bekerja seperti yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Ada orang tanya, Ustaz, apalah beza-beza lah? Itu kan sama perempuan bukannya pondan. Perempuan, Ustaz, kenapa lah saya kena jaga juga aurat? Jawapannya adalah kerana wanita yang bukan Muslim, mereka itu tidak ada taklif bagi mereka. Mereka tidak ada terikat dengan hukum. Bukan tak ada taklif. Mereka itu tidak terikat dengan hukum. Maksudnya apa? Kalau dia nampak keadaan bentuk badan kita, dia cerita pula dekat kawan dia yang bukan Muslim, maka dia tak ada apa-apa hukuman. Kerana dia tidak terikat dengan ahkam syar'iyyah, dengan hukum-hukum Islam. Maka oleh kerana itu, kita perlu menjaga aurat kita seperti yang kita sebutkan sebelum ini bersama dengan wanita bukan Muslim, mengelakkan daripada timbulnya fitnah. Okey, jelas. Maka aurat bagi wanita itu dalam sembahyang berbeza sedikit, luar sembahyang berbeza. Dalam sembahyang kita dah sebut kalau nampak bentuk badan pun sah walaupun makruh hukum dia. Tetapi kalau luar sembahyang, maka aurat itu adalah seluruh anggota badan mengikut pendapat kedua dalam mazhab Al-Syafi'i. Yang pendapat ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya, dan beliau mengatakan bahawa pada hari ini lebih utama kita mengambil pendapat yang kedua ini kerana hal keadaan masyarakat kita yang wanita dia kena pergi kerja, kena pergi belajar dan sebagainya. Kalau pergi kerja pakai purdah bertutup semua maka kadang-kadang sukar untuk diterima bekerja. Maka oleh kerana itu kata Imam Al-Bajuri rahimahullahu taala, bolehlah kita mengambil pendapat yang kedua dalam mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan bahawa aurat wanita itu adalah keseluruhan anggota badan kecuali tangan sehingga pergelangan tangan dan muka. Dan dalam mazhab Asy-Syafi'i juga aurat itu adalah bukan sekadar kita balut aurat, tetapi kita mesti menutup sehingga tidak kelihatan bentuk badan. Tak boleh kita pakai macam balut badan kita. Kita kena tutup, bukan balut. Berbeza di antara balut dan tutup. Hari ni ramai yang balut dia bukan tutup. Dia pakai tudung, tapi baju dia kotat. Maka itu adalah dilarang di dalam Islam. Dan inilah apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana wanita tersebut seperti mana yang disebutkan untuk pendapat yang ketiga ini, yang mana dia berpakaian, dia tutup baju tapi bentuk badannya nampak sama macam dia tak pakai baju. Dan pendapat yang keempat pula dalam mazhab seperti mana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim adalah mereka yang khasiat ni, apa maksud dia? Dia berpakaian, maksudnya dia ada baju tetapi dia tidak mempunyai takwa dalam diri dia. Ariyat, kosong dalam diri dia daripada pakaian takwa. Dia hanya ada pakaian baju je, tetapi pakaian takwa dalam diri dia kosong. Dalilnya apa? Dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 26, "Walibasut taqwa dzalika khair." Allah menyatakan bahawa dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi mengikut pendapat yang keempat, maksud khasiat di sini apa? Khasiat ini adalah dia berpakaian dengan pakaian yang biasa, tetapi ariyat dia kosong, tidak memakai pakaian takwa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf tadi, iaitu pakaian takwa yang Allah kata itulah pakaian yang lebih baik. Baik, ini empat pendapat dalam menyatakan bahawa apakah makna dalam hadis Nabi tadi, kasiyat, ariyat, mereka berpakaian tetapi terlanjang ataupun tidak memakai pakaian. Tetapi apakah pendapat yang lebih masyhur, yang kita sering dengar, yang kita biasa dengar adalah mereka yang berpakaian tetapi seolah-olah telanjang. Dan itulah hakikat realiti yang kita tengok hari ini. Mungkin pada zaman Imam Nawawi tak berlaku seperti mana yang berlaku hari ini, yang mana wanita-wanita berpakaian, walaupun disebut oleh Imam Nawawi dah berlaku zaman tersebut, tapi kita tak tahu bagaimana keadaan realiti zaman tersebut. Al-Imam Nawawi hidup pada kurun 700 Hijrah, jauh dengan kita, dan kita tak tahu bagaimana keadaan zaman tersebut. Tetapi zaman hari ini, itulah realiti yang berlaku hari ini. Wanita memakai pakaian tetapi pakaiannya menampakkan auratnya. Pakaiannya seolah-olah menunjukkan dia tak pakai pakaian. Kadang-kadang kita kata tak payah pakailah, lagi senang, sama je. Sebab dia menunjukkan aurat dia. Kan? Tu yang masalah tu. Tapi bila kita pandang, marah pula dia tu. Dia pakai kotak-kotak, tapi bila orang pandang dia marah. Habis tu buat apa pakai macam tu? Dia kata, saya suka pakai macam ni. Siapa suruh pandang? Bila kita pandang, marah pula dia. Sedangkan dia yang pakai
seperti itu. Maka ini yang Nabi sebut kasiyat, ariyat. Mereka itu berpakaian tetapi terlanjang. Dan kita akan lihat lagi nanti hadis seterusnya bagaimana menunjukkan bahawa itulah realiti sebiji seperti mana yang berlaku pada hari ini. La yadkhuluna jannah. Sebelum itu Nabi kata mumilatun ma'ilatun. Mumilat, ma'ilat ni maksud dia apa? Mumilat ni secara bahasanya dia menarik perhatian lelaki. Ma'ilat, dia berjalan dengan lenggang-lenggok dia. Tetapi Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyenaraikan beberapa pendapat. Apakah maksud al-mumilat dan al-ma'ilat ni? Yang pertama, al-mumilat di sini adalah mengajar apa yang dia lakukan daripada perbuatan keji. Seorang perempuan, dia buat perkara keji. Kemudian dia ajak pula orang lain untuk membuat perkara keji. Ini yang pertama. Mumilat, menarik orang lain untuk membuat perkara keji. Ma'ilat ni apa? Dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta dia sering membuat 1000 alasan untuk dia melanggar perintah Allah. Maka ini pendapat pertama disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Yang kedua, apa maksud al-mumilat? Pendapat kedua mengatakan bahawa al-mumilat ini adalah bahunya sengit ketika berjalan. Sengit bahu dia ketika berjalan. Maksud dia apa? Orang yang berjalan dengan lenggang-lenggok. Dia berjalan tengah pentas, ke kiri, ke kanan. Bahu berlenggang-lenggok menunjukkan bahawa mumilat, adanya pergerakan badan ketika dia berjalan. Dan ma'ilat, berjalan dengan lenggang-lenggok. Bahu dia gerak dan punggungnya digerakkan kiri ke kanan. Maka ini maksud dia mumilat, ma'ilat mengikut pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawa al-mumilat di sini adalah dia sikat orang lain seperti mana dia bersikat. Dan ma'ilat di sini adalah menyisir wanita yang selalu melakukan zina. Dia sikat seperti rambut orang yang sering melakukan zina, seperti rambut-rambut orang yang tak senonoh perangai dia. Maka ini pendapat yang ketiga. Dan ada pendapat yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, bahawa yang dimaksudkan dengan al-mumilat di sini adalah orang yang buat orang lain jadi sengit. Maksud dia apa? Orang yang buat orang lain berpaling bila dia lalu. Dia lalu semua mandang. Lagi-lagi lelaki, kan? Bila dia lalu semua menoleh. Kau tak menoleh tu kita kata, "Oh, anda kau syekh lah kau ni kan. Anda kau tak berpaling, yang lain semua berpaling." Menunjukkan bahawa mumilat, dia memalingkan wajah-wajah manusia untuk melihat dia tengah berjalan. Dan al-ma'ilat adalah mereka yang cuba merayu, menarik lelaki, menunjukkan perhiasan yang dia miliki supaya lelaki suka dengan dia. Supaya lelaki tertarik dengan dia. Supaya lelaki itu nak ikut dia, taat kepada dia dan sebagainya. Maka inilah pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Jadi jelas apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah al-mumilat, al-ma'ilat. Kalau difaham secara bahasanya adalah mereka yang menarik perhatian orang, dan al-ma'ilat jalan dengan lenggang-lenggok. Tetapi ada juga pendapat lain yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah mumilat, al-ma'ilat. Mumilat, ma'ilat di sini adalah mereka yang menarik perhatian orang lain dengan jalan lenggang-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Dan kepala-kepala mereka ka'asnimatil bukhti. Seperti bonggol unta. Yang kita tahu bonggol unta itu adalah bonggol unta, kan? Kalau kita tengok, kita tahulah bonggol unta itu macam mana. Tak payahlah kita cerita macam mana bonggol unta itu. Tetapi yang disebutkan bonggol unta yang condong, ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Sanggul unta yang condong. Maksud dia apa? Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan bahawa sanggul disebut adalah rambut yang dikumpul di kepala, sehingga tak kiralah dia ada di tengah ke, dia ada di kiri ke, dia ada di kanan ke, maka itu nama dia sanggul. Sebab mungkin ada orang kata, "Ustaz, kalau bonggol unta tu dia tegak, maknanya tengah. Saya buat sengit sikit tepi sini, Ustaz. Boleh tak?" Kira tak dalam hadis ini termasuk. Sebab Nabi sebut ma'ilat, bonggol yang sengit. Bonggol unta yang sengit. Apa maksud bonggol? Hari ni kita ada turban hair, kita ada sanggul volumizer, kita ada band volumizer dan sebagainya yang digunakan oleh wanita untuk kumpul rambut dia buat jadi tinggi seperti bonggol
unta. Dan inilah yang Nabi larang dalam hadis ini, iaitu memakai ataupun mengikat rambut mereka seperti bonggol unta. Kenapa tak boleh buat seperti itu? Berlaku perselisihan di kalangan ulama. Kenapa Nabi larang daripada perbuatan tersebut? Tetapi lebih mudah untuk kita faham, larangan tersebut adalah kerana ia akan menarik perhatian lelaki. Kenapa? Bila dia kumpulkan rambut dia, lelaki akan nampak, oh rambut dia ni panjang ni, tinggi betul sanggul dia. Walaupun kadang-kadang bukanlah rambut dia panjang pun, tetapi dia beli alat ke, kan? Dia beli rambut palsu ke, diikat dapat jadi tinggi. Tetapi asbab dilarang itu adalah supaya tidak menarik perhatian lelaki. Jadi inilah sifat yang kedua yang Nabi sebut, yang Nabi kata dia adalah daripada ahli neraka. Bahkan ada dalam riwayat yang lain Nabi sebut apa? Nabi mengatakan bahawa al-anuhunna fa innahunna mal'unat. Nabi mengatakan bahawa la'natilah mereka, sesungguhnya mereka itu dilaknat. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi SAW memerintahkan untuk kita melaknat orang seperti ini, dan sesungguhnya kata Nabi, mereka ini telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahawa bukanlah dimaksud Nabi suruh kita laknat pergi jumpa orang pakai macam ni, orang yang pakai mendedah aurat, ataupun orang yang pakai pakaian yang ketat, ataupun ada sanggul di kepala seperti bonggol unta, lalu kita kata celaka kau ni ahli neraka ni, kau tahu. Dan tengok rambut kau pun dia tahu ni rambut ahli neraka ni, kau tahu. Bukanlah seperti itu. Kata Imam An-Nawawi, il'anuhunna di sini adalah menunjukkan bahawa Nabi nak bagi tahu golongan yang Nabi sebut ini adalah golongan yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh manusia. Nak bagi tahu Nabi melarang kita daripada melakukan apa yang telah disebutkan oleh baginda SAW sebentar tadi. Maka ini dua golongan yang Nabi sebut, yang mana mereka ini daripada kalangan ahli neraka, tapi Nabi tak pernah nampak lagi. Yang pertama, kaum yang memukul orang dengan cemeti. Yang kedua, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mumilat, yang mana dia menarik perhatian lelaki. Ma'ilat, jalan dengan lenggang-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, yang mana di kepala mereka ada sanggul seperti bonggol unta. Dan akhirnya Nabi kata apa? La yadkhulnal jannata walau yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Nabi kata dua golongan ini mereka tidak akan masuk ke dalam syurga. Bukan sekadar mereka ini tak masuk dalam syurga, Nabi kata mereka ini tidak akan menghidu pun bau syurga. Sedangkan syurga itu boleh dihidu dengan perjalanan sekian-sekian. Para ulama bincang. Tetapi ada dalam riwayat yang lain menyebutkan bahawa Nabi kata wa inna rihal jannati wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 am. Nabi sebut dalam hadis yang lain bahawa bau syurga ini boleh dihidu dalam perjalanan 500 tahun. Perjalanan yang sangat lama boleh dihidu. Tetapi dua golongan yang Nabi sebut ini, mereka tidak akan masuk syurga dan mereka tidak akan dapat bau pun daripada bau-bau syurga. Macam mana bau syurga ni? Ada suatu hadis yang dianjurkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka tentang bau syurga. Bau syurga ni macam mana? Bau syurga ni disebutkan dalam sebuah hadis yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Hadis yang panjang. Yang mana Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan tentang bagaimana Nabi cerita kepada beliau tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sehinggalah akhirnya Nabi sebut apa? Thumma udkhiltul jannata fa idza fiha janabidul lu'lu'a wa idza turabuhal misk. Kata Nabi SAW, kemudian aku dimasukkan ke dalam syurga, dan di dalam syurga itu terdapatnya kubah yang diperbuat daripada mutiara, dan tanah pasirnya berbau kasturi. Ini disebutkan sebagai ar-raihan, raihanul jannah, bau-bau daripada syurga. Bau-bau syurga ini diumpamakan seperti bau kasturi. Tanah dia daripada kasturi. Belum cerita pokok, belum cerita rumah, belum cerita baju. Tanah sahaja bau daripada kasturi. Maka inilah gambaran syurga, tetapi bau ini pun orang yang Nabi sebut sebelum ini mereka tidak akan dapat hidunya. Nak menunjukkan bahawa jauhnya mereka daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan betapa
teruknya, betapa kejinya perbuatan tersebut. Maka ini yang disebutkan sebagai tabarruj. Untuk lelaki pakai baju dan seluar yang ketat, contohnya macam pakai slim fit, boleh ke Ustaz? Okey. Boleh tak lelaki pakai pakaian yang slim fit? Apakah aurat lelaki dengan wanita bukan mahram? Dia ada, tadi kita dah sebut tentang aurat wanita dengan lelaki bukan mahram. Bagaimana pula aurat lelaki dengan wanita bukan mahram? Aurat lelaki dengan wanita bukan mahram adalah seluruh anggota badannya dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya apa? Wanita tak boleh melihat wajah lelaki seperti mana lelaki melihat wajah wanita. Ada orang kata, Ustaz, yang tak boleh tu lelaki tengok perempuan. Perempuan tengok lelaki boleh, Ustaz. Maka itu adalah tidak benar. Dalam mazhab Syafi'i, sama ada lelaki ataupun perempuan, kedua-duanya tidak boleh melihat antara satu sama lain, melainkan dalam beberapa hal keadaan seperti belajar, seperti mengaji, seperti minta fatwa, seperti mahkamah dan sebagainya. Maka ada beberapa keadaan disebutkan boleh untuk kita melihat wajah bukan mahram, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tetapi dalam keadaan yang lain, kalau saya saja nak tengok, saya saja nak tilik, maka dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah haram. Okey. Jadi aurat lelaki adalah seluruh anggota badan, bukan pusat dan lutut. Ustaz, saya lelaki, aurat saya pusat dan lutut, bolehlah saya keluar tak pakai baju kan Ustaz? Tak. Kerana bersama dengan bukan mahram, auratnya juga adalah seluruh anggota badannya. Dia tidak boleh memperlihatkan anggota badannya kepada wanita yang bukan mahram. Macam mana pula Ustaz kalau lelaki tu dia pakai baju ketat, baju fit betul Ustaz, nampak tulang rangkau nak mengatakan kocik baju atas baju siapa dipinjam agak baju dia 3-4 tahun lepas dia pakai, memang kotak Ustaz. Seluar pula, la ilaha illallah. Kan ada hari ni kadang-kadang saya sendiri lelaki pun tak sanggup nak menengok Kita lelaki tapi tengok orang yang pakai seluar yang kotak sampai menampakkan auratnya, itu pun kita pun tak sanggup menengok Kita yang malu buat tapi dia selamba je. Yang Nabi sebut, fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau tak ada rasa malu, buatlah apa pun. Jadi lelaki juga dia tak boleh memakai pakaian yang ketat sehingga menampakkan auratnya. Cuma kena faham dalam bab slim fit ni, ada slim fit yang memang dia mengikut bentuk kaki sebiji, sehingga menampakkan aurat lelaki tadi yang kita sebut. Tetapi ada slim fit yang dia bukanlah mengikut bentuk kaki, tetapi dia hanya dia tak kombang, dia tak mengelebeh, kita kata. Dia kelihatan kemas, maka itu tidaklah dilarang. Bahkan itu yang dituntut kerana keadaan semasa kita memandang bahawa itu adalah pakaian yang kemas. Ada orang dia faham, dia kata tak boleh pakai seluar fit. Saya memang pakai seluar memang lebar-lebar Ustaz, memang godang-godang seluar saya Ustaz. Memang kombang-kombang, jalan pun mengombangnya seluar tu, dia kata. Sebab nak ikut Islam ni. Sedangkan Islam tak mengajar seperti itu. Islam mengajarkan kita untuk berpakaian kemas. Jadi kalaulah slim fit yang dimasukkan itu adalah sehingga tidak menampakkan bentuk aurat, maka dia tidak dilarang. Tetapi kalau slim fit yang menampakkan aurat lelaki itu, maka ianya adalah haram. Ianya adalah dilarang, sama seperti mana wanita tadi. Jadi janganlah kita, kalau perempuan pakai baju kotak, kita kita komen, kita kata, oh apa perempuan ni pakai macam ni, tak takut dengan aku kau. So kau dalam aku dia bakar, kau tahu. Dia pun lebih kurang pakai seluar kotak. Maka ketat sehingga menunjukkan aurat itu bukan sekadar bagi wanita, juga bagi lelaki. Okey. Selesai kita membincangkan tentang hadis yang Nabi sebut bahawa tak boleh kita memakai pakaian. Yang pertama, Nabi sebut tentang golongan ahli neraka yang Nabi tak pernah lihat, iaitu pertama golongan yang memukul orang sesuka hati. Hari ini kita dapat lihat dengan begitu mudah. Yang gangsternya, yang alungnya, yang sebagainya, macam-macam orang yang memukul sebegitu. Dan begitu juga ada, walaupun tak berlaku di Malaysia lah, dan saya pernah lihat di luar negara bagaimana polis memukul orang dengan sesuka hati. Dia ambil kayu cemeti tu, dia pukul orang. Kalau tak nak dengar arahan, nanti kita akan lihat apa disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz, bagaimana Islam melarang untuk kita memukul orang sesuka hati. Kita tak ada hak nak menyentuh seorang Muslim. Dan itulah apa yang diajarkan oleh Islam. Nanti kita akan lihat apa yang disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz. Dan yang kedua, golongan ahli neraka yang Nabi kata aku tak pernah lihat adalah golongan yang mereka berpakaian tetapi mereka telanjang. Mereka berpakaian tetapi seolah-olah mereka tak berpakaian.
memperlihatkan auratnya, memperlihatkan bentuk tubuh badannya. Suatu ketika Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau diberi oleh Nabi SAW satu kain daripada Qibtiyah, dan kain itu dihadiahkan oleh seorang sahabat, nama dia Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi dia bagi kepada Nabi satu kain Qibtiyah. Kain Qibtiyah ni dia nipis. Bila Dihyah Al-Kalbi bagi kepada Nabi, Nabi tak pakai. Jadi ini kita nak faham tentang soalan tadi kan, yang mana boleh tak lelaki pakai pakaian ketat, pakaian nipis, ustaz? Suatu ketika Nabi dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbi satu pakaian Qibtiyah, pakaian daripada Mesir, dan pakaian ini sangat nipis. Nabi tak nak, Nabi tak pakai. Akhirnya Nabi bagi kepada Sayyidina Usamah bin Zaid. Maka daripada sini kita faham apa? Kita faham bahawa pakaian yang nipis itu bukanlah dilarang untuk lelaki memakainya, tetapi Nabi tak pakai. Sebab apa? Nak menjaga kredibiliti sebagai seorang Nabi. Maka seperti itu jugalah seorang ustaz ataupun tuan guru. Apabila tak bolehlah tuan guru ataupun ustaz ataupun syekh, tok guru tiba-tiba jalan pakai baju kotat kan, lain rupa Tapi adakah dia haram? Selagi mana dia tidak menunjukkan auratnya, maka dia tidak sampai kepada haram. Sebab tu Nabi bagi kepada Sayyidina Usamah bin Zaid, bagi kepada Sayyidina Usamah bin Zaid. Tapi bila bagi kepada Sayyidina Usamah bin Zaid, Sayyidina Usamah bin Zaid tak pakai Nabi tanya, "Wahai Usamah, malaka lam talbisul Qibtiyah?" Wahai Usamah, apalah kau tak pakai kain yang beri tu? Kan dia beri kepada kau, dia tak pernah nampak kau pakai pun. Kata Usamah apa? "Ya Rasulullah, kasautuhan mara'ati." Wahai Rasulullah, dan beri kepada orang rumah dan, hai Rasulullah. Sayyidina Usamah bin Zaid berikan baju tersebut, kain Qibtiyah tersebut kepada isteri beliau. Lalu Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, "Murha faltaj'al tahtaha khilalatan inni akhafu an tasifa hajma 'izamiha." Nabi kata, "Wahai Usamah, kau arahkan isterimu untuk memakai pakaian lain di dalam pakaian tersebut." Maksudnya apa? Pakai baju yang lain dulu, baru sarung kain yang Qibtiyah tadi, kain yang nipis tadi. Sebab apa? Nabi kata, "Inni akhafu an tasifa hajma 'izamiha." Aku risau kalau dia pakai kain Qibtiyah tu aja, tanpa ada pakaian dalam, maksudnya pakaian lain yang lebih tebal di dalam, dia akan menyifatkan bentuk tubuh wanita, bentuk tubuh isterimu itu. Oleh itu Nabi kata, pakai pakaian dalam yang lebih tebal, kemudian barulah pakai pakaian yang nipis. Maka itu tidak dibenarkan. Kerana apa? Kerana itu tidak akan menampakkan bentuk badan. Yang dilarang apa? Yang dilarang kepada kita memakai pakaian nipis sehingga menampakkan bentuk badan. Baik. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab ini. Kata beliau, hadis ini menunjukkan kemukjizatan Nabi kita yang sangat terselah sehingga mampu menundukkan tengkuk serta hati yang mendengarnya. Maksudnya apa? Bila kita dengar, kita tunduk, menunjukkan bahawa apa yang Nabi bagi tahu ni memang sebiji seperti apa yang berlaku hari ini. Kita buka je TV, kita tengok TV, kita tengok bagaimana orang memperagakan pakaian. Apa yang Nabi sebut sebiji seperti mana yang berlaku pada hari ini. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang ada tak dalam TV kita hari ini? Wanita yang berjalan sehingga menarik perhatian lelaki, dengan lenggang-lenggoknya berjalan di atas pentas, ada tak hari ini berlaku? Di kepala mereka adanya bonggol seperti bonggol unta, ada tak hari ini berlaku? Maka kesemua itu berlaku secara realiti, tak boleh seorang pun nak menafikan. Mungkin ada orang kata, "Ustaz, kalaulah secara logiknya kita fikir, benda ni Nabi dah bagi tahu, sepatutnya tak berlakulah. Kalaulah ia bukan mukjizat Nabi SAW. Maksudnya apa? Nabi dah bagi tahu, tak payah buatlah. Kau Islam, kau tahu tentang hadis Nabi, tapi kenapa buat? Kalau secara logiknya, orang dah tahu, orang tak buat. Tetapi kenapa orang buat juga? Nak menunjukkan bahawa mukjizat baginda SAW yang jelas. Walaupun Nabi dah bagi tahu, tapi dia tetap berlaku, maka itulah bukti tentang mukjizat baginda SAW yang benar. Apa yang Nabi bagi tahu 1400 tahun dahulu, jelas berlaku pada hari ini. Dewasa ini kita dapat melihat wanita-wanita berperwatakan seperti yang disifatkan oleh Rasulullah. Kita dapat lihat di mana-mana bagaimana wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ada di kepalanya sanggul seperti bonggol unta. Yang kita sendiri, kata Hasan Abdis, tak mampu untuk menyifatkan dengan begitu terperinci. Kita sendiri pun malu nak sebut dengan terperinci bagaimanakah realiti yang berlaku pada hari ini. Tetapi itulah realitinya.
Dan kata Sayyid Ahmad lagi, penyifatan yang sangat terperinci ini adalah kerana baginda telah melihat sendiri keadaan mereka ketika mereka sedang diazab dalam api neraka. Kenapa Nabi boleh sebut dengan sifatan yang jelas seperti itu? Sifatan tentang pakaian tetapi telanjang, sifatan berjalan dengan lengang-lenggok, di kepala mereka ada bangkang tu. Sedangkan Nabi tak pernah lihat. Nabi tak pernah nampak orang macam tu lagi. Tetapi kenapa Nabi boleh sebut? Kerana Nabi nampak orang tersebut berada di dalam api neraka, dibakar, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi timbul persoalan, Ustaz. Dalam hadis ni Ustaz, tadi kan Nabi kata la yadkhulnal jannah. Mereka itu tidak akan masuk ke dalam syurga. Ustaz, kalau dia bertaubat macam mana pula Ustaz? Takkanlah sampai bila-bila dia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawapannya adalah sekiranya dia bertaubat, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan satu dosa, iaitu dosa apa? Dosa mensyirikkan Allah. Selain daripada dosa tersebut, Allah akan ampunkan sekiranya Allah berkehendak. Maka kalaulah seseorang itu dia bertaubat, dia meninggalkan pakaian-pakaian tersebut, dia pakai pakaian menutup aurat setelah itu, dia bertaubat, maka dia akan diampunkan oleh Allah dan dia akan masuk ke dalam syurga. Dia tidak akan diazab oleh Allah SWT. Yang Nabi sebut dia tidak akan masuk ke dalam syurga ini sekiranya dia terus berpakaian tersebut sehinggalah dia dijemput oleh Allah SWT. Wal'iyadzubillah. Tapi tuan-tuan, bila kita dah berpakaian yang baik, sidang pendengar rahmati Allah, bila kita dah berpakaian yang baik, kita menutup aurat, janganlah kita memandang hina kepada orang yang tidak menutup aurat dengan baik. Janganlah kita mencaci maki, kita kata kau ni ahli neraka, kau ni memang takkan cium bau syurga. Seolah-olah kita confirm cium bau syurga. Seolah-olah kita ni ahli syurga. Sedangkan kita pun tak tahu bagaimana nasib kita. Begitu juga dengan orang yang tidak menutup aurat. Orang yang tidak menutup aurat dia kata apa? Saya memang free hair, tapi saya rajin bersedekah. Saya semayang, tapi cuma free hair je lah. Nabi kata apa? La yadkhul jannah. Orang macam ni, walaupun dia semayang, dia tak akan masuk syurga, kata Nabi SAW. Sebab apa? Dia mendedahkan auratnya. Jadi orang yang memang tak tutup aurat, maka dia kena tutup aurat. Apa cara sekalipun, dia kena tutup aurat. Tak ada alasan untuk dia mendedahkan auratnya. Cuma kita yang dah dikurniakan oleh Allah untuk menutup aurat dengan baik, jangan kita pernah memandang hina kepada orang yang tak tutup aurat. Jangan kita menganggap seolah-olah kita ni ahli syurga. Kita tak tahu bagaimana nasib kita. Kita tak tahu bagaimana Allah akan memalingkan hati kita. Sekelip mata Allah boleh palingkan hati kita yang kononnya hari ni kita menutup aurat. Sekelip mata Allah boleh ubah diri kita seperti mereka. Dan sekelip mata Allah boleh bagi hidayah kepada mereka menjadi lebih baik daripada kita. Maka oleh itu, kalaulah kita nak mengajak kepada kebaikan, nak menegur sahabat kita yang tidak menutup aurat, ya lakukan. Dan itu yang dituntut oleh baginda SAW, iaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Cuma caranya Allah ajar kita apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan cara yang bijak. Adakah dengan kita komen dekat Instagram, kita komen dekat Facebook, kau ni ahli neraka, itu adalah cara yang bijak untuk mengubah orang? Bukankah itu cara yang paling tidak bijak? Dan silap-silap orang yang baca tu dia lagi tak suka dengan Islam. Akhirnya dia lagi benci dengan Islam, lagi jauh daripada Islam, dia langsung tak nak tutup aurat. Maka siapa yang bersalah? Sebab tu Allah ajar kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang bijak dan mau'izatil hasanah, dengan peringatan-peringatan yang baik. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, kita sambung apa yang disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Di dalam hadis ini juga terdapat gambaran berkenaan penguat kuasa. Ini yang saya sebut tadi, tentang bagaimana Sayyid Abdul Aziz menggambarkan tentang penguat kuasa, polis, askar. Tetapi bukan yang di Malaysia. Ada orang salah faham nanti, ustaz ni cerita polis kat Malaysia ni ke? Tak. Ini Sayyid Abdul Aziz gambarkan tentang keadaan di negara dia. Bagaimana polis di sana memukul orang dengan sesuka hati. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana polis bawa cemeti dengan dia punya perisainya, dia pukul orang, dia tangkap, dia heret orang masuk ke dalam lorinya dan sebagainya. Maka ini yang nak digambarkan oleh Sayyid Abdul Aziz dalam kitab ini.
Kata beliau, dalam hadis ini juga menggambarkan tentang penguatkuasa yang memukul manusia di jalanan tanpa sebarang jenayah dan kesalahan sehingga mereka perlu dipukul. Sayyidina Abdul Aziz nak bagi tahu apa? Orang yang dekat tengah jalan tu, dia bukannya buat kesalahan apa pun. Dia cuma nak bagi tahu, nak serahkan memorandum. Dia cuma nak bagi tahu tentang apa yang dia tak puas hati. Dia nak suarakan, dia tak ada medium untuk suarakan. Dia duduk tengah jalan, dia nak bagi tahu. Jadi tak ada hak kepada penguatkuasa pada ketika itu untuk memukul sesuka hati. Ini yang disebutkan oleh Sayyidina Abdul Aziz. Dia tak ada hak nak pukul, nak pergi tangkap, nak pergi kejurkan seperti itu. Kerana manusia itu hanyalah, dia tak melakukan jenayah yang besar pun. Dia hanya untuk memberitahu apa yang dia perlukan dalam kehidupan dia. Apa yang dia tak puas hati, apa yang dia nak suarakan. Oleh yang demikian kata Sayyidina Aziz, baginda pernah bersabda dalam sebuah hadis tentang keadaan mereka itu. Nabi sebut dalam hadis yang lain, sayakunu fi akhir zaman syurtatun. Hadis ini lebih jelas. Kalau hadis tadi mungkin tak jelas. Dalam hadis Nabi kata apa? Sayakunu fi akhir zaman syurtah. Pada akhir zaman akan ada syurtahnya apa? Polis ataupun penguatkuasa. Fi ghadabillah, yaghduna fi ghadabillah, yang mana polis ini pada paginya mereka dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarawhuna fi sakhatillah, dan pada waktu petangnya pun dia berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka an takuna min bitanatihim, kata Nabi SAW, maka berhati-hatilah kalian daripada menjadi seperti kelompok ini. Wal iyadzu billah. Maka ancaman ini kata Asy Nabi adalah khusus buat mereka, yakni buat penguatkuasa, buat polis, kerana tubuh seorang mukmin itu adalah terpelihara, tidak dibenarkan untuk memukulnya atau menyakitinya melainkan untuk menunaikan hak Allah SWT. Bila kita boleh pukul, sekiranya dia berzina, ada hukuman hudud, iaitu sebatan. Maka pada ketika itu boleh, kerana itu adalah hukum Allah SWT. Selain daripada itu, maka kita tidak ada hak untuk memukul orang sewenang-wenangnya. Kata Sayyid Aziz lagi, tidak dibenarkan untuk memukul seseorang itu dengan hanya kerana tidak mematuhi arahan untuk berhenti atau bergerak. Polis kata berhenti kau tak boleh pukul kau. Maka kata Sayyid bin Aziz, mereka tidak ada hak untuk memukul hanya kerana orang tersebut tidak berhenti ataupun tidak bergerak. Oleh sebab itu kata Sayyid bin Aziz, para ulama menyatakan haram bagi seorang penguatkuasa menghukum seseorang hanya dengan arahan dari ketuanya sehinggalah dia ketahui bahawa dia berhak untuk menghukum berdasarkan perintah Allah yang wajib. Ini apa disebutkan oleh para ulama, bahawa tak boleh kita menghukum seseorang hanya dengan ketua kata kau pergi pukul dia, kau pergi tangkap dia. Kata Sayyid Abdul Aziz Siddiq Al-Ghumari, haram hukum dia untuk kita mendengar arahan sehinggalah kita ketahui bahawa itu adalah bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana daripada itu, anda akan mengetahui betapa agama kita sangat menjaga hak asasi manusia. Maka ini disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz bahawa agama Islam adalah agama yang paling menjaga hak asasi manusia. Bahkan Islam menganggap serangan terhadap manusia yang tidak didasari dengan hak yang disyariatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu perkara yang berat, sebagai suatu jenayah di dalam Islam. Maka selain daripada perintah Allah yang wajib, tidak dibenarkan untuk menyakiti orang lain dan memperoleh daripada haknya dalam kehidupan serta kemuliaan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, walaupun dengan keizinan daripada pemimpin. Tak boleh kita pukul hanya dengan semata-mata alasan bos saya suruh, ketua saya suruh, saya pun terpaksalah nak buat macam mana. Tak boleh, kerana kita dilarang untuk memukul seseorang melainkan dengan hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan kemaksiatan. La ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk kita bermaksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka panjang lagi lah kalau kita nak baca tentang apakah yang disyarahkan oleh Sayyid Abdul Aziz. Cuma saya konklusikan, saya ringkaskan tentang apa yang disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz dalam bahagian seterusnya ini. Bila nak bagi tahu tentang bagaimana orang hari ini dia menganggap bahawa Barat, bahawa Eropah, mereka lebih menjaga hak asasi manusia daripada Islam. Mereka menganggap bahawa Islam adalah agama yang kejam. Mereka menganggap bahawa Islam adalah agama teroris. Sedangkan Islam adalah merupakan agama yang lebih menjaga hak asasi manusia melebihi daripada apa yang dijaga oleh Barat. Buktinya apa? Tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 119 pada bahagian yang bawah sekali. Dia kata apa? Sebaliknya, orang-orang Barat tidak pernah sampai kepada tahap ini dalam mempertahankan hak asasi manusia. Bahkan orang Barat pun, kata Sayyid Abdul Aziz, tak macam ni mempertahankan hak asasi manusia. Dia tak menjaga hak asasi manusia seperti mana Islam menjaga hak asasi manusia. Buktinya apa?
mempertahankan hak asasi manusia dengan menghadkan kuasa seorang hakim daripada melanggari hak asasi manusia. Mengikut peraturan barat, seseorang hakim dia boleh memutuskan hukuman sewenang-wenangnya. Dia boleh putuskan hukuman walaupun hukuman tersebut adalah melanggari hak asasi manusia. Kita tengok apa yang berlaku di Palestin. Apa yang dilakukan oleh Israel kepada umat Islam yang berada di Palestin. Hakim di sisi mereka boleh putuskan hukuman walaupun halau rakyat Palestin daripada rumah mereka sendiri. Adakah ini namakan hak asasi manusia? Adakah ini yang mereka gembar-gemburkan sebagai hak asasi manusia yang mereka jaga, yang mereka kata mereka yang paling menjaganya? Mereka hanya mampu campur tangan pada pejabat-pejabat yang terlibat dengan isu pelanggaran hak kemanusiaan dengan cara memberi dorongan dan mencadangkan keampunan. Mereka hanya boleh buat apa? Di sisi orang barat, mereka tak ada hak untuk seseorang penguatkuasa untuk melanggar perintah hakim. Tak ada. Walaupun dalam Islam diberikan kebenaran kepada penguatkuasa untuk melanggar perintah hakim sekiranya perintah itu bertentangan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sisi barat tak. Mereka tak boleh untuk mencampuri, tidak boleh melawan apa yang telah diputuskan oleh hakim ataupun ketua mereka. Yang mereka boleh buat apa? Mereka hanya berikan komen, hanya berikan surat mencadangkan untuk supaya dia diampunkan, supaya diberikan hak kembali. Maka itu sahaja. Maka inikah disebutkan sebagai hak asasi manusia, sedangkan Islam lebih menjaga hak asasi manusia. Jadi yang terakhir kata Hasan Aziz, berilah perhatian terhadap perkara ini wahai umat Islam, kembalilah kepada khazanah Islam yang telah dilupai, bahkan cuba disembunyikan agar umat Islam melihat selain daripada mereka lebih baik. Kita kena sedar perkara ini supaya kita tidak menganggap orang barat itu lebih baik daripada kita. Mereka lebih moden daripada kita. Mereka lebih maju daripada kita. Mereka lebih menjaga hak asasi manusia daripada kita. Sedangkan Islam adalah agama yang terbaik yang menjaga daripada segenap segi kehidupan masyarakat. Tidak adalah daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Selesai hadis ke-16 dan kita akan masuk hadis ke-17 pada minggu akan datang yang mana Nabi sebut tentang qulubul ajam, tentang hati-hati orang bukan Arab. Nabi kata akan datang satu zaman, satu manusia yang mana hati-hati mereka seperti hati-hati orang bukan Arab. Maka nanti kita akan bincangkan apakah yang Nabi sebut sebagai bukan Arab. Adakah Nabi tengah cerita pasal kita yang bukan Arab ni? Adakah orang Arab lebih baik daripada orang bukan Arab? Perinciannya kita akan sambung lagi pada sesi akan datang, insya-Allah. Ada yang tanya ke? Jom like dan share. Sebelum kita habis, maaf salah tekan, faham. Okey. Apa hukum lelaki solat tidak memakai baju, hanya berkain pelikat? Ada soalan tanya daripada Ustaz Khairul Anwar. Ada orang PM di personal message, dia segan nak tanya dalam live agaknya. Dia tanya apa hukum lelaki semayang pakai kain pelikat, tak pakai baju, kosong je deh. Kan? Baju basah ke, rumah tak sampai basuh ke. Semayang tak pakai baju kain pelikat dia. Apa hukum dia? Jawapannya adalah sah sekiranya dia semayang sendiri. Kalau dia semayang dekat masjid tak pakai baju, tu lain cerita. Kalau dia semayang sendiri, semayang dalam bilik seorang-seorang, baju basah, maka hukumnya adalah sah. Walaupun hukumnya adalah makruh. Hukumnya sah tetapi makruh. Sebaiknya dia memakai pakaian yang lengkap, pakai baju seperti biasa, beradab untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun daripada secara asasnya hukumnya adalah sah. Bahkan kalau seseorang itu dalam mazhab Asy-Syafi'i dibincangkan, kalau seseorang itu tak ada pakaian, nak sembahyang macam mana? Kerana dalam mazhab Asy-Syafi'i nak sembahyang, kita kena memakai suatu pakaian yang menutupi. Pakaian yang memang bentuk objek. Tak boleh kita tutup dengan bayang-bayang. Contoh, kita semayang dalam bilik, kita tutup lampu gelap. Tak pakai apa-apa. Sah tak semayang? Jawapannya tak sah. Kita kena menutup anggota badan kita dengan objek, dengan kain, dengan baju, dengan plastik pun boleh lah. Asalkan plastik tu tak jarang sehingga menampakkan warna kulit. Kerana dalam semayang, walaupun kita boleh kelihatan bentuk badan, tetapi kita tak boleh kelihatan warna aurat. Seperti yang kita sebut tadi, walaupun dalam semayang kita boleh pakai pakaian yang ketat walaupun hukum dia makruh, tapi dalam semayang tak boleh kita memakai pakaian yang jernih sehingga menampakkan anggota aurat kita. Dia semayang pakai plastik sampah yang jernih.
nampak dalam segala-galanya, maka tak sah sembahyang tu. Okey. Begitu juga macam yang kita sebut sebelum ini, kalau dia sembahyang dalam gelap, itu pun tak sah. Dia kena pakai objek, ataupun dia sembahyang dalam kemah, baju tak ada. Dia tengah camping, baju basah, hari hujan. Nak sembahyang macam mana? Dia ambil kemah, dia rapatkan kemah tu, jadikan macam seolah baju dia. Boleh tak? Maka jawapannya tidak boleh. Dia mesti menutup dengan pakaian. Dia mesti menutup dengan objek. Tak boleh sembahyang dalam bilik sempit. Tak boleh sembahyang ditutupi dengan bayang-bayang, ataupun sembahyang dalam keadaan gelap, maka tak boleh. Tapi macam mana kalau seseorang itu dia dalam penjara misalnya? Dia kena tangkap. Terima kasih Ustaz Hakim. Ustaz Khairul Anwar macam suruh berhenti je. Ustaz ni panjang nak habis kan. Yang terakhir. Macam mana kalau seseorang itu dia dalam penjara, kena tangkap. Baju dia ambil, seluar dia ambil, pakaian dalam pun dia ambil. Tak ada apa-apa. Tinggalkan dalam keadaan tidak ada apa-apa. Macam mana dia nak sembahyang? Maka dalam mazhab Asy-Syafi'i, seseorang itu kalaulah dia ada sesuatu untuk menutup kubul dan dubur, maka dia kena tutup kubul dan dubur dia. Kalau hanya ada satu, mana nak tutup kubul ke dubur, maka pada ketika itu lebih utama dia menutup kubulnya. Tapi kalau memang dah tak ada langsung, maka dia dibenarkan untuk salat tanpa ada pakaian. Wallahu alam tuan-tuan. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan terlanjur bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.